Dalam video kali ni, kita nak sembang pasal seorang legenda Manchester United, iaitu Wayne Rooney. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. Seorang ni kita nak sembang sikit lah pasal bekas player Manchester United ataupun legenda Manchester United, iaitu Wayne Rooney. Siapa tak kenal Wayne Rooney ni? Sebelum tu macam biasalah kan, kita tengok dulu sejarah kelahiran dia dekat mana, ada tarikh lahir apa, beranak dekat mana, nama penuh dia apa. So kita tengok sikit lah. Nama dia adalah Wayne Mark Rooney yang lahir pada 24 Oktober pada 1985. Dan fun fact, yang Wayne Rooney ni adalah lagi muda daripada Cristiano Ronaldo. Macam apa tak percaya kan? Tengoklah ni, Ronaldo fit gila, Wayne Rooney tu dah macam ayah-ayah dah. Walaupun memanglah kawan tu ayah dia, tapi memang nampak ayah sangat. Dan Wayne Rooney lah ni dah pun bersara selepas menjadi pemain hebat dekat beberapa kelab yang dia main. Dan dia ni lahir dekat Liverpool. Walaupun dia ni benci Liverpool, tapi dia lahir dekat Liverpool. Itulah disebabkan karier muda dia main dekat Everton. Tapi memang nampaklah daripada kecil kan, dia main dekat kelab yang memang menjadi musuh Liverpool. Waktu kecil dan waktu masih muda, dia main untuk Everton, iaitu musuh setempat Liverpool. Bila dah besar, bila dah matang, main pula dekat Manchester United, musuh tradisi Liverpool. So Wayne Rooney ni dikenali antara player yang paling benci dengan Liverpool. So hang tanyalah pasal apa kan, kat dia benci pasal apa kan, kok Liverpool pernah ambil duit dia kan, tak tahulah pasal apa kan. Dan Wayne Rooney ni telah menyertai tim muda Everton sejak umur 9 tahun pada 1996. Dan dekat situlah dia mula membina karier dia sebagai pemain bola sepak. Dan dia ni memang dikenali sebagai seorang yang memang minat dengan bola sepak. Ada sekali satu kes dekat sekolah dulu kan, dia ni suka main bola sepak, kat mana-mana main bola, dalam kelas main bola, dalam tandas main bola, kat mana-mana pun main bola. Lepas tu bola dia kena rampas lah kan. Nak kata dia marah tu kan, dia sepak diri dekat mamah sampai pecah orang. Tak tahulah dia sepak macam mana kan. Dia Rooney kan, mestilah dia kaki dia kuat kan. So dia sepak sampai pecah kan, sampai kawan ni kena gantung sekolah. Tentulah ramai yang mengesan bakat dia, ramai yang mengatakan dia ni memang addicted dengan bola, dan kemungkinan boleh menjadi pemain bola sepak suatu hari nanti. Lepas tu semakin lama semakin dia berkembang dekat Everton, dan akhirnya pada tahun 2002 dia start buat debut waktu tu dengan Everton pada umur 16 tahun. Dan aku start kenal Wayne Rooney ni bukanlah time tu aku dah besar kan, tapi time tu aku kecil lagi lah. Dan aku start mengenali dia ni kan, bukanlah time tu aku jumpa dia ke apa kan, dan time tu pun aku kecil lagi. Tapi start aku kenal dia sebagai pemain bola sepak kan, aku nampak klik dia waktu lawan dengan Arsenal. Time tu tak silap aku dia buat gol yang sangat cantik. Dan komentator time tu pun bagi tahu, remember the name Wayne Rooney. Waktu tu nama dia dah start hype lah dalam bola sepak Inggeris kan. Macam apa tahu lah kan, lah ni pun apa nampak kan, seorang player muda ni dia start meletup dekat EPL lah. Ramai yang cana-cana dia ni akan jadi pemain sangat hebat kat musim depan nanti. So Wayne Rooney ni pun menghabiskan 2 musim bersama skuad utama Everton. Dan boleh kata dia tembus skuad utama Everton tu muda jugalah, 16 tahun kan. Kita 16 tahun duk ready nak jawab SPM tahun depan. Dia ni Wayne Rooney ni dah tembus skuad utama Everton dah tentu. Dan dia menghabiskan 2 musim dekat Everton sebelum dia menyertai Manchester United dengan harga 25.6 juta pound. Waktu tu boleh dikatakan mahal lah kan. 2002 25 juta pound. Walaupun 25 juta pound tu lah ni hang darab 4 baru dapat Harry Maguire. Tapi dulu 25 juta pound ni adalah harga sangat mahal. Dan waktu tu juga Wayne Rooney ni dia jadi pemain muda termahal waktu tu. Bukan pemain muda saja, pemain remaja. Memang muda gila time tu, berpindah ke Manchester United. Dan terima kasih jugalah kepada seorang fan Manchester United. Dia buat satu papan tulis mengatakan please buy Rooney. Waktu tu kira viral lah dekat situ kan. So bila Manchester United nampak lah kan, ramai fan dia pun suruh beli Rooney kan. So dia pun selidik lah Wayne Rooney ni kan. Dan Sir Alex Ferguson pun memang dah lama dah perhati Wayne Rooney ni. Dan akhirnya selepas 6 hari, selepas budak tu pampangkan papan tulis yang menuliskan please buy Rooney, dia pun akhirnya beli Wayne Rooney ni dengan harga yang mahal. Tapi mahal tak apalah, janji berkualiti. So bila mereka dapatkan Wayne Rooney dengan harga 25.6 juta pound. Dan kalau kita nak cerita sikit lah pasal transfer Wayne Rooney ni kan, waktu tu Everton sebenarnya memang tak mau lepaskan dia. Sebab waktu tu jurulatih Everton adalah David Moyes. Macam apa tahu lah kan, David Moyes ni memang susah gila nak lepaskan play store dia. Macam apa tengok lain dekat West Ham kan, Declan Rice memang susah gila dia nak lepaskan. Minta sampai 100 juta euro kat atas kan, memang gila lah. So ni lah yang dia buat juga dekat Wayne Rooney, yang menyebabkan Manchester United terpaksa letak harga tinggi untuk dapatkan dia. Tetapi berbalik jugalah pembelian mahal tu. Dan ada satu berita yang menarik sebelum Rooney sertai Manchester United sebenarnya. Waktu tu kan Abramovich baru main dekat Chelsea kan. Tentu sebenarnya Chelsea ni dah tawarkan harga yang lagi tinggi lagi dekat Everton. Membuatkan waktu tu Everton memang suruh Wayne Rooney ni pindah ke Chelsea. Tapi disebabkan tentu Wayne Rooney ni pun meminati Manchester United, so dia pilih juga untuk berpindah ke Manchester United. Sebab akhirnya keputusan akhirnya akan berada di tangan player juga.
Dan bila dia start in Manchester United, awal-awal lagi dia dah injured dah. Dan sebulan dia tak dapat main untuk Manchester United. Dan dia tunggu agak lama lah untuk buat debut dengan Manchester United. Tetapi lalah kali penungguan dia tu, penantian dia tu sangat bermakna apabila dia buat debut bersama Manchester United dalam UCL. Waktu tu Manchester United berhadapan dengan Fenerbahce, macam apa semua ingat lah kan. Dan ni dah skor hat-trick dalam perlawanan tu. Kita dapat nampak confidence seorang pemain muda yang tak takut dengan cabaran. Walaupun kita dapat nampak lah ni kan, pemain muda banyak yang takut dengan cabaran, banyak yang gugup bila nampak fan yang ramai, bila dapat pressure sangat tinggi, lagi-lagi main dengan kelab-kelab Liga Inggeris kan, lagi-lagi main dengan Manchester United. Hang dapat nampak lah ni kan, walaupun lah ni Manchester United bukanlah kelab terbesar di dunia lagi, tetapi pressure dia kalau hang main dekat Manchester United lagi besar lagi daripada hang main dekat kelab-kelab lain. Sebab dengan kutukan, dengan hinaan dan juga ekspektasi yang tinggi daripada fan-fan kan, membuatkan hang ni akan jadi sangat pressure dekat Manchester United. Tapi Wayne Rooney ni, dia memang dilahirkan untuk menjadi seorang player Manchester United. Dia nampak sangat sesuai dengan taktikal Ferguson. So bila dia skor 3 gol dalam perlawanan berhadapan dengan Fenerbahce tu kan, dia pun startlah menembusi tim utama Manchester United dan menjadi antara the best player Manchester United pernah ada time tu. Dan pada musim 2005, Rooney ni mengakhiri musim tu dengan menjadi top scorer untuk Liga bersama Manchester United. Bukan top scorer EPL lah kan, tapi antara player-player Manchester United tu dia paling skor banyak gol Liga, iaitu 11 gol. Dan akhirnya mendapat PFA Young Player of the Year. Dan kita fast forward lah, kalau kita cerita setiap tahun lah, mungkin video ni akan panjang sikit lah kan. Dan dia menang PFA yang Player of the Year ni 2 tahun berturut-turut. Tentu Ronaldo pun dah main dah, tapi tentu Ronaldo baru nak naik, Rooney tentu dah boleh kata peak dah. Sebab macam kita kenal kan, Wayne Rooney ni boleh dikenali sebagai seorang player yang peak awal. Waktu zaman 2005-2006 ku sampai 2010 tu boleh dikatakan peak dia lah tu. Dan kita fast forward ke depan, macam-macam dah Wayne Rooney dah menang bersama Manchester United. Dah menang EPL, dah menang FA Cup, dah menang Community Shield, dah menang FIFA Club World Cup, UCL pun dah menang, Europa League pun dah menang. Dan dia ni menjadi antara legenda Manchester United. Dia dah buat 3 rekod dah, iaitu top scorer untuk kelab sepanjang masa dan top scorer EPL untuk satu kelab sahaja. Maksudnya player yang berada satu kelab, dia tu lah yang paling skor banyak gol. Dan satu lagi rekod dia buat, iaitu top scorer untuk away goal. Maksudnya dia ni memang bermentality champion lah. Berhadapan dengan tim-tim lawan dekat tempat lawan, dia boleh menjadi top scorer juga. Maksudnya antara semua player yang bermain di tempat lawan kan, bila skor gol, Rooney ni yang paling banyak skor gol. Dan Rooney ni memang dikenali lah dengan beberapa gol cantik yang dia lakukan. Bukan beberapa lah, banyak mat. Gol volley dia waktu lawan dengan Newcastle, gol lipat dia bersama Manchester City, gol daripada tengah berhadapan dengan West Ham United, berhadapan dengan Aston Villa pun pernah buat. Dekat DC United pun dia dah biasa buat 3 kali yo. So Wayne Rooney ni memang orang boleh kata lah undoubted lagi lah. Dan ni memang antara the best player generation kita pernah ada. Walaupun Rooney sebenarnya pernah meminta untuk berpindah ke Chelsea sebab tentu dia tak suka Van Persie main. Sebab biasalah kan, bila Van Persie main, dia dah tak jadi core player lah dekat situ. Dia ni hanya menjadi supply dekat Van Persie saja. Tapi lala kali dia mengakhiri spekulasi itu dengan sign kontrak baru bersama Manchester United yang buatkan dia akan kekal bersama Manchester United sampai 2019. Dan kita dapat nampak lah dalam perjalanan tu, Wayne Rooney telah berubah daripada seorang striker kepada seorang attacking midfielder, seorang playmaker, tapi masih lagi hebat. Tapi kita dah tak nampak dah lah Wayne Rooney yang peak dah tentu kan. Waktu zaman 2010, waktu zaman 2009, tentu memang Wayne Rooney kira memang padu lah tentu mat, sampai jadi cover FIFA kan. So gol terakhir dia bersama Manchester United, tak silap aku waktu tu berhadapan dengan Stoke City, gol free kick yang cukup cantik. Walaupun gol tu hanya gol penyamaan saja dalam perlawanan tu, itu merupakan gol terakhir dia. Dan gol tu sekaligus membuatkan Wayne Rooney ni menjadi top scorer Manchester United sepanjang masa. Dan akhirnya Wayne Rooney pun dilepaskanlah Manchester United secara percuma kepada kelab mula-mula naikkan nama dia dulu, iaitu Everton. Bila dia join Everton ni kan, dia pun bagi tahu, aku main sini bukanlah aku nak bersara, aku memang nak main, aku nak jadi juara. So bila Wayne Rooney main kat situ kan, tapi tak lama lah. Dia main hanya satu musim bersama Everton, iaitu 31 game, dan berjaya skor 10 gol bersama Everton. Kira okey lah tu kan. Tapi tentu Everton dikatakan memang tak mau gunakan dia dah, dan dia pun bagi tahu dia ni tak mau jadi beban. Dia pun berpindahlah ke DC United. Macam patutlah kesukaran dekat Liga Amerika Syarikat ni kurang sikit daripada EPL kan, membuatkan Wayne Rooney ni boleh perform jugalah dekat situ. 23 gol daripada 48 game. So lepas join DC United tu, dia kembali balik ke Liga England, tapi untuk main bersama Derby County, main dekat situ dan jadi jurulatih dekat situ juga. Dan akhirnya Lani dia dah bersara pun sebagai player bola sepak. Dan Lani dia telah menjadi jurulatih dekat DC United, iaitu kelab yang pernah dia main dulu. So kalau kita fast forward kan, kita tengok career Wayne Rooney ni kan, memang kita boleh katakan career sebagai seorang player yang berjaya. Tapi agak sayang sikit lah sebab Wayne Rooney ni dia boleh capai potensial lagi tinggi.
Tapi disebabkan habit dia di luar padang membuatkan dia ni susah nak capai potensi dia. Aku boleh comparekan Wayne Rooney ni dengan Cristiano Ronaldo lah. Kita dapat nampak longevity depa, ketahanan depa. Tengoklah ni, Ronaldo lah ni masih lagi bersaing bersama tim di EPL iaitu Manchester United. Wayne Rooney lah ni dah bersara dah lama dah bersara dan dah lama dah lepas peak dia. Kalau dia still main pun mungkinlah menjadi pemain sub saja. Tapi Ronaldo still diharapkan untuk menjadi star player dalam sebuah tim tersebut. Sebab Wayne Rooney ni dia ada habit dia memang tak suka main gym. Nak abang hang. Dan ni memang suka main bola je. Bila hang suka main bola je kan, bila hang dah start masuk umur 30, 28 tahun, waktu tu bukan orang tengok skill hang, waktu tu orang tengok ketahanan hang. Adakah hang masih lagi sesuai dan relevan untuk main dekat bola sepak masa depan ni. Dan itulah disebabkan fitness dia tak jaga, makan dia tak jaga, membuatkan performa dia semakin lama semakin menurun. Aku cakap macam aku jaga makan tu. Muka aku pun tembam. Tapi itulah, Wayne Rooney kan dia play bola sepak ogi lah. Sebab memang setiap kali dia main daripada pre-season kan, setiap kali dia main daripada pre-season punya cuti kan, berat dia mesti akan naik. Dan leadership dia atas padang ni memang patut dicontohi lah. Memang dia ni seorang kapten sangat baik dan sangat hebat. Tapi lifestyle dia dekat luar padang pun jangan contohi lah. Dia ni macam-macam masalah lah. Tak mau sebut lah masalah apa kan, aib dia kan. Boleh sebut ke aib orang kan? Tak boleh kan. Lepas tu macam tu lah. So bila Wayne Rooney ni dia umumkan persaraan dia sebagai seorang pemain kan, kita boleh katakan dia ni adalah seorang legenda lah. Legenda Manchester United, legenda bola sepak England. Semua dah dia menang kecuali World Cup lah kan, kecuali trofi bersama England. Walaupun England ada skuad yang sangat hebat, tapi disebabkan permainan mereka yang agak kurang membuatkan mereka ni tak boleh menang trofi. Tapi Wayne Rooney ni tetap menjadi seorang player sangat hebat di mata aku dan di mata fan-fan Manchester United. Bukan di mata fan-fan Manchester United saja, tapi dekat mata fan-fan di seluruh dunia. Kita tak boleh lupa brutality dia kat atas padang kan. Memang agresif gila, memang tak takut dengan orang. Dan itulah kisah Wayne Rooney pada kali ini. Dan player mana lagi apa nak aku contoh lepas ni kan. Ada lah yang marah kan, bila aku tanya nak sembang pasal player apa kan, aku bawa Zlatan, bawa James Rodriguez, bawa Wayne Rooney kan. Lepas tu dia kata macam, hang ni tak ada player lain kan nak sembang, hang ke hantar player tu je kan. Aku tulis dah kan kat bawah tu kan. Kalau nak suruh aku sembang pasal player lain, hang tulis dah kat bawah tu. Lepas tu kalau orang like banyak, aku cerita lah pasal player tu. Aku bukan tak mau sembang player-player rare tau, tapi bila aku sembang pasal player rare, tak ramai yang tengok, tak ramai yang minat. So aku buat benda apa yang hampa semua minat. Macam tu lah. Dan ramai sangat dah request James Rodriguez kan. InsyaAllah lah James Rodriguez. InsyaAllah lah next week kan kita cerita pasal James Rodriguez pula. Tapi apa tulis kat komen apa nak aku sembang pasal mana kan. Kod like banyak ke puan. Tu kita buat kan. Dan shout out kepada YouTube channel Parabola News. Memang mantap lah, berita bola yang sangat mantap. Penyampai berita dah sangat handsome. Dah lawak tu channel aku. Okay, subscribe dekat channel Parabola News. InsyaAllah kita akan capai 10,000 subscriber dalam masa yang terdekat. Dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.